Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 23 Mei 2020. Sabah mencatat pertambahan 2 kes baharu positif COVID-19 semalam iaitu di Tawau dan Kota Marudu menjadikan jumlah kumulatif 340 kes, manakala pesakit sembuh meningkat seorang menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh seramai 304 orang. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, seramai 31 pesakit masih menerima rawatan termasuk 5 pesakit yang dirawat semula. Sebanyak 9 daerah di negeri ini masih merekodkan kes aktif dengan Kota Kinabalu mencatat jumlah kes aktif tertinggi iaitu 10 kes. Diikuti Lahadatu dan Kinabatangan masing-masing 4 kes. Manakala 3 kes aktif masing-masing di Tawau, Tuaran dan Semporna serta 2 kes di Keningau. Sementara 1 kes aktif masing-masing di Pinampang dan Kota Marudu. Jumlah kematian kekal 5 kes. Umat Islam di negeri ini harus menerima norma baharu yang dilalui buat pertama kalinya dalam musim perayaan iaitu tidak membenarkan aktiviti ziarah menziarahi termasuk ke tanah perkuburan. Pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan perlu dilaksanakan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 6 demi mengekang penularan wabak COVID-19. Mufti Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata kehidupan norma baharu memberikan motivasi dalam diri dan keluarga dalam menjaga keselamatan dan kesihatan, rohani dan jasmani serta batas pergaulan antara satu sama lain. Dalam konteks kemasyarakatan, alhamdulillah Islam mengajar kita supaya back to nature, balik semula kepada tabiat semula jadi kita ni, kebersihan, pergaulan yang baik. Ya, ini semua kita jaga. Makanan yang baik, ya, minuman yang baik, bersederhana. Semua ini bila kita dilanda oleh COVID-19 dan dilaksanakanlah PKP, maka kita jaga benda-benda ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas Majlis Cerapan Anak Bulan Syawal bagi Negeri Sabah tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi di Balai Cerap Al-Biruni Putatan. Cerapan bermula pukul 6.25 petang semalam disertai 6 pegawai petugas dari pejabat Mufti Negeri yang disempurnakan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Umat Islam di negara ini akan menyambut Aidilfitri pada Ahad 24 Mei ini yang diumumkan penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad melalui TV1 semalam. Lebih 100 masjid di Tawau diberi kebenaran melaksanakan solat Jumaat semalam dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains Tawau, Kar Sundu berkata, pihaknya juga memastikan hanya jawatankuasa masjid menunaikan ibadat terbabit selaras dengan kenyataan dikeluarkan Mufti Sabah Datuk Bungsu alias Aziz Jaafar. Solat Jemaat di Masjid Al-Kautar ini disempurnakan dalam tempoh kira-kira 30 minit termasuk solat, khutbah dan doa yang diketuai Ustaz Ramadan Sudin. Alhamdulillah, sebab daripada kebenaran untuk mengadakan solat Jumaat pada hari ini, saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa gembiralah. Sekian lama kita tidak dibenarkan atas sebab-sebab wabak daripada COVID-19 ni. Bermulanya detik pada hari ini, solat Jumaat bermula dalam PKPB sangat terujalah dan salah seorang yang terpilih untuk mengikuti solat Jumaat pada kali inilah. Dalam pada itu, pengerusi Masjid Al-Kautar Khalid Muhammad Tahir berkata pihaknya juga telah mengikuti SOP yang ditetapkan selain telah menyahkuman kawasan sekitar masjid berkenaan. Terima kasih kepada Mufti Negeri Sabah dan juga Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah iaitu Jains kerana membenarkan solat Jumaat hari ini. Hanya 12 jemaah dalam kalangan kekitaan masjid menunaikan solat Jumaat semalam dijarakkan 1 meter antara satu sama lain serta memakai pelitup hidung dan mulut. Ziarah kubur dan tahlil merupakan antara aktiviti tidak dibenarkan dalam prosedur operasi standard SOP Majlis Keselamatan Negara MKN semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan tahun ini. Justeru, Polis Sandakan akan membuat kawalan di 2 kawasan tanah perkuburan Islam yang menjadi tumpuan utama ziarah kubur pada hari pertama sambutan Aidilfitri di daerah berkenaan.
Dua kawasan berkenaan melibatkan tanah perkuburan di Kampung Simsim dan tanah perkuburan Batu 1.5 Jalan Aman, Sandakan. Jadi di sini saya menyeru kepada ketua kampung yang hadir semasa taklimat berdiri dapat memaklumkan kepada penduduk-penduduk di kawasan mereka untuk memastikan tidak membuat lawatan ataupun ziarah ke kubur-kubur dan juga tidak melaksanakan solat hari raya di masjid-masjid. Ketua Polis Daerah Sandakan SAP Muhammad Azhar Hamin berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menyampaikan taklimat mengenai larangan ziarah kubur dan pemakluman mengenai SOP sambutan Hari Raya Aidilfitri di Masjid Al-Furqan, Sandakan. Terdapat kira-kira 43 tanah perkuburan di Sandakan termasuk di Tanah Besar dan kawasan pulau sekitar daerah tersebut. Kes jenayah indeks yang direkodkan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu menurun 26.46% kepada 314 kes dalam tempoh Januari hingga 15 Mei tahun ini berbanding 427 kes tempoh sama tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibi Majinji berkata daripada jumlah itu sebanyak 96 kes jenayah indeks diterima sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksana sejak 18 Mac lepas berbanding 198 kes jenayah indeks bagi tempoh sama tahun lalu. Di samping kita konsentrate dengan memutuskan penularan pandemik COVID-19 ini, pada masa yang sama kita tidak terlepas pandang dalam pencegahan jenayah. Sebab itu bila kita lihat dalam pencegahan jenayah kita dapati dalam tempoh PKP kita telah menurun mendadak sehingga 51.52%. Menurut SAP Habibi, sehingga 15 Mei, sebanyak 222 berjaya diselesaikan dengan 118 kes telah dituduh di mahkamah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di IPD Kota Kinabalu. Sementara itu, seramai 210 daripada 261 individu yang ditangkap kerana melanggar PKP juga telah dituduh di mahkamah. Kira-kira 7,000 penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Apas menerima bantuan bekalan makanan asas serta wang tunai. Bantuan sumbangan pejabat kawasan Dun Apas itu diharap dapat meringankan beban penerima sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penerima bantuan terdiri daripada kalangan asnaf, warga emas, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU. Dan mudah-mudahan dengan bantuan begini dapat meringankan beban mereka dan kita dapat bersama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah puasa dan apa yang lebih penting kita dapat sama-sama meraihkan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana normal baru. Datuk Nizam yang juga Ketua Bahagian Bersatu Tawau berkata demikian kepada RTM selepas mengagihkan juada berbuka puasa berupa bubur lambuk dan kuih-muih kepada pengguna jalan raya di Jalan Tun Hamdan, Tawau dengan kerjasama Sri Kandi Bersatu Tawau. Aktiviti seumpama dijalankan dalam usaha mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama masyarakat. Pelbagai pihak terus mengadakan aktiviti amal jariah untuk golongan memerlukan di negeri ini. Di Kota Kinabalu, Sekolah Kebangsaan Sembulan turut menyantuni pelajar asnaf sekolah berkenaan dengan menghulurkan sumbangan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ketika ditemui pemberita RTM, Guru Besar SK Sembulan Sabaria Haris memberitahu program di bawah unit bimbingan kaunseling sekolah ini bertujuan mengeratkan silaturahim dalam kalangan anak-anak yatim sekaligus meringankan beban keluarga terlibat. Dengan adanya sumbangan ini, kita dapat meringankan beban yang ditanggung oleh anak-anak yatim untuk meraihkan hari raya yang akan datang ini. Para penerima yang ditemui bersyukur dengan sumbangan berkenaan. Saya berasa sangat bersyukurlah. Ini sedikit sebanyak memang banyak membantu dalam keluarga saya dengan keadaan sekarang begini kan. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak sekolah kerana anak saya terpilih lah atas sumbangan ni. Banyak-banyak terima kasihlah. Ya, syukur alhamdulillah nama dia terpilih. Terima kasih banyak sebab atas sumbangan ni boleh meringankan beban kami sekeluarga sikit. Hampir 200 pelajar terdiri anak yatim dan asnaf menerima sumbangan berupa keperluan harian dan duit raya yang disampaikan Guru Besar SK Sembulan.
Persiapan masyarakat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri kali ini nyata berbeza ekoran pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tinjauan RTM di beberapa pasar raya sekitar Kota Kinabalu mendapati tidak ramai pengunjung yang membuat pembelian seperti sebelum ini. Selain itu, terdapat beberapa buah kedai yang masih tidak beroperasi walaupun telah dibenarkan. Tahun ini suasana sambutan Hari Raya agak jauh berbeza. Tadi pun saya datang dalam seawal jam 10, memang keadaan di dalam shopping mall ni agak sunyi. Masih banyak kedai yang tutup dan sangat selesa rasanya. Amat berbeza sekali daripada tahun-tahun yang sudah. Nampaknya rakyat Malaysia begitu mematuhi arahan daripada kerajaan tentang PKP dan juga saya lihat begitu lenganglah. Para peniaga mengakui hasil jualan mereka turut terjejas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perbezaan dia sangat jauh lah sebab kebanyakan macam tahun lepas customer ramai, tahun ini ada kurang sedikit. Ada juga lah 5 orang begitu, tapi itu pun kurang, ada yang membeli, ada yang tidak membeli. Memang hari raya ni kita memang sangat down, sangat turun lah. Kalau boleh kerajaan bagilah bantuan untuk yang peniaga-peniaga terutamanya pasal kita masih tetap membayar sewa. Orang masih takut-takut, sangat takut-takut. Memang tengoklah sekarang memang kalau dia nak butik dulu-dulu memang penuh. Ternyata persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini adalah norma baharu demi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Kalau sebelum ini persiapan Hari Raya, nak beli itu, nak beli ini, nak ke sana, nak ke sini. Namun sejak pandemik COVID-19 ini melanda dunia, khususnya negara kita, ianya cukup jauh berbeza dan ini membuktikan masyarakat semakin mementingkan keselamatan mereka. Justru ayuh kita terus berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Nur Hazimah Radik. Assalamualaikum.